Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini saya akan kongsikan cara mudah kita membuat poster ataupun infografik menggunakan satu aplikasi iaitu kita panggil sebagai Canva. Okey, jadi pertama sekali yang saya gunakan adalah untuk buat di dalam iPad. Tetapi Canva ni boleh digunakan dalam komputer pun boleh, handphone pun boleh. Jadi fungsi dia lebih kurang sama, tapi saya kongsikan menggunakan tablet ataupun iPad. Tapi kalau anda nak gunakan handphone pun boleh. Jadi yang pertama sekali pastikan kita muat turun dahulu aplikasi Canva. Jadi boleh cari di Google Store ataupun App Store. Kita type Canva, dah keluar satu logo ni Canva. Jadi kita download. Muat turun, apabila dah muat turun kita boleh open. Okey, kita open. Untuk yang pertama kali menggunakan Canva, anda boleh login ataupun sign up. Kalau yang dah ada akaun Google boleh login guna akaun Google, kalau yang tak ada boleh sign up. Jadi untuk kita buat poster yang mudah, saya tunjukkan contoh untuk membuat poster infografik kelas untuk kita letak di dalam kelas. Jadi yang pertama sekali kita cari search bar dia di atas. Kalau untuk tablet ada di atas. Kalau anda gunakan handphone boleh cari. Jadi kita type di sini classroom. Kelas pun boleh, classroom pun boleh. Jadi apabila anda dah tekan enter akan ada banyak result ataupun keputusan ni yang keluar ni. Jadi kita nak buat size A4. Jadi kita jangan pilih yang panjang ni, kita cari yang size A4. Ada satu contoh warna pink ataupun kita cari contoh lain. Contoh lain yang sesuai. Kalau anda lihat sini ada banyak contoh yang boleh kita guna pakai terus. Tapi kalau kita nak ubah pun boleh. Ini ada satu classroom rules tapi dalam bahasa Inggeris. Jadi kita cari saya nak cari yang lebih ringkas sikit. Kita cari mana. Ni. Okey. Kita tekan saja gambar tu akan keluar seperti ini. Kalau di dalam tablet akan keluar seperti ini. Kalau di dalam handphone dia lebih kurang. Cuma susun atau tools dia berbeza lah. Jadi kita nak tukarkan dalam bahasa Malaysia. Jadi kita tukarkan yang ini. Kita tukar, kita type peraturan. Double klik. Okey, kita double klik sini. Peraturan. Bawah ni kita tukar bilik darjah. Okey, selesai. Tapi bilik darjah ni terlalu kecil. Kita besarkan, kita ambil lebih besar sikit. Mungkin 72. Okey. Jadi kita nak tukarkan peraturan bilik darjah ni supaya sesuai dengan kelas kita. Jadi anda boleh tukarkan. Yang pertama sekali ni. Okey, kita letakkan, kita tukar guna bahasa Malaysia. Okey, double klik. Lepas tu kita type tumpukan perhatian semasa guru mengajar. Okay, ini hanya contoh. Jadi anda boleh tukar kepada peraturan, mana-mana peraturan yang anda rasakan sesuai. Tapi ini saya tunjukkan contoh. Okay, tapi kalau kita tengok peraturan dia tak sesuai dengan gambar. Jadi kita klik gambar itu, klik gambar tersebut, kita delete. Kita cari tong sampah, bentuk tong sampah ada di atas. Okay, klik. Okay, klik tong sampah. Kalau di dalam handphone anda cari bentuk tong sampah ini. Ini untuk delete ataupun buang, kita buang. Delete element. Jangan tekan delete group. Kalau delete group dia akan buang kumpulan gambar yang banyak. Okey, jadi kita nak letakkan gambar apa di sini? Kita nak letakkan gambar yang sesuai. Jadi tumpukan perhatian. Kita cari elemen. Kita letak gambar, cari elemen. Jangan kita klik foto sebab foto ini adalah untuk gambar yang besar. Contohnya wallpaper. Yang kita nak adalah elemen untuk kita masukkan ke dalam kita punya canvas ni ataupun kita punya dokumen ni. Kita cari elemen. Okey. Jadi akan ada banyak. Anda boleh tengok contoh sini. Kita nak cari yang sesuai, kita search. Kita cari teaching. Okey, jadi sini ada banyak gambar yang kita boleh gunakan.
Jadi ada dua di sini, Pro dengan yang satu lagi adalah free. Jadi kita jangan tekan klik Pro, kita cari yang percuma. Yang percuma adalah yang tak ada tulis Pro ataupun free. Jadi kita cari yang sesuai. Contohnya cari yang free. Okay, contoh yang ini. Okay, jadi apabila kita klik, keluar satu gambar di sini di tengah dokumen. Kita susun, kecilkan, ikut kesesuaian. Sini, okay. Sikit. Okay, kita susun teks ni. Lagi besar sikit. Okay, yang pertama selesai. Kita tengok yang kedua. Peraturan yang kedua kita tukar. Double klik dulu. Okay, angkat tangan jika ingin bertanya soalan. Okay, kita bagi besar sikit. 40-64. Terlalu besar. 42. Besar. 46. Tarik tepi sikit. Ni kita letak 36 supaya sama. 36. Okay. Jadi kita dah selesai untuk peraturan kedua. Cuma kita nak tukarkan gambar yang lebih sesuai. Kita buang gambar ini dahulu. Kita cari elemen. Kita cari angkat tangan. Raise hand. Dah banyak di sini. Kita cari satu. Yang mana yang anda suka tekan. Yang free sahaja. Jadi masuk sini. Kecilkan. Okay, dah. Susun. Ikut cita rasa masing-masing. Kalau saya kecil sikit. Okay. Pastikan teks tu nampak. Gambar tu pun nampak. Okay. Kemudian yang ketiga. Be polite. Okay. Ini kita boleh tukar sikit. Kita letak hormat. Hormat menghormati. Macam mana? Hormat rakan yang lain. Okay. Contoh. Ini contoh. Kita bagi besar sikit. Kita letak 36. Okay, kalau anda tak suka gambar ni, kalau cikgu tak suka gambar ni, kita buang. Kita search lagi, kita letak respect. Enter. Okay, kita cari mana yang sesuai untuk hormat menghormati. Gambar ni gambar kebanyakannya pro. Yang bayar account ni boleh pakai, tapi kalau kita tak nak bayar, kita guna yang percuma sahaja. Okay, kita tukar kata kunci dia, kita cuba friends. Okay, friends. Kita cari yang sesuai. Yang ni mungkin boleh. Kita kecilkan. Yang ni tak panjang. Okay, kecil sikit. Okay, hormat rakan yang lain. Dan yang terakhir. Kemas sebelum keluar. Kita tukarkan. Kemas. Pastikan. Pastikan kelas sentiasa bersih dan kemas. Nota. Kita bagi 36. Okey, cun. Sikit. Okey, sini tiba-tiba ada kerusi, kita tak suka, kita buang. Kita cari gambar yang sesuai, kita letak clean ataupun kita letak class. Kita cari yang sesuai. Class. Ataupun kita tukar kata kunci, kita letak clean class. Mungkin ada. Kita cuba clean. Clean. Cari yang sesuai. Kita cari gambar orang menyapu lah. Ni contoh kita boleh letak.
Okey, jadi di sini kita dah ada 4 peraturan. Kalau cikgu nak tambah pun boleh. Tapi untuk contoh ni saya tunjukkan 4 sahaja. Jadi kita boleh save. Ataupun cikgu nak tambah lagi, anda nak tambah lagi gambar, cikgu nak tambah lagi gambar, cikgu letak love. Love. Kita letak okey, ni di tepi. Tambah lagi. Kita letak pencil. Ini. Okey. Love ni kita letak tepi. Ni contoh orang menulis ini. Okey. Love ni saya rasa saya tak suka. Kita buang. Jadi poster kita dah siap. Kita dah tukarkan dalam bahasa Melayu. Kita semak balik. Kalau tak ada penambahan, kita save. Kita cari button seperti ini. Tapi kalau anda nak tekan ini adalah untuk fungsi dia untuk save. Save. Mana tahu kita nak sambung hari lain. Kita nak sambung lagi. Ada nak ubah-ubah. Jadi save. Dia akan simpan di dalam aplikasi ini. Jadi kita nak save untuk kita pindahkan ke dalam komputer kita. Ke dalam laptop kita. Jadi kita tekan save as image. Kita simpan sebagai gambar. Dia akan jadi gambar. Save as image. Okay, jadi kita dah siap. You save your design. Okay. Go to homepage ataupun continue editing. Mana-mana boleh. Saya tekan continue editing. Okay, jadi kita tengok mana gambar yang kita save sebentar tadi. Jadi kita masuk kepada album ataupun photos. Kita cari. Ini dia ada 2. Saya dah tekan 2. Okay. Jadi ini adalah poster ataupun infografik yang kita telah buat untuk peraturan bilik darjah. Mudah dan cepat. Kita masuk balik kepada Canva. Okay, jadi untuk Canva ni, kita boleh gunakan untuk berbagai-bagai, kita nak buat poster, boleh macam-macam kita buat. Kita boleh cari untuk peraturan bilik sains pun boleh, kita letak sains, contoh. Ini kita boleh pakai. Ataupun kita nak cari alat sains, kita letak beaker. Okey, jadi kalau cikgu nak buat peraturan bilik sains pun juga boleh. Kita hanya ubah saja. Jadi menjimatkan masa. Bagi cikgu yang ingin buat peraturan ataupun poster infografik untuk dilekatkan di dalam bilik darjah, anda boleh gunakan Canva. Sebab ada banyak template yang cikgu boleh pakai, cikgu boleh guna untuk buat jadual. Contohnya jadual, buat poster apa lagi, macam-macam ada. Ni. Jadi cikgu pilih yang mana yang cikgu suka dan hanya edit sahaja daripada sini. Jadi kita jimatkan masa kita untuk cari wallpaper, untuk cari gambar-gambar. Sebab di dalam Canva ni semua gambar sudah tersedia. Jadi selamat mencuba aplikasi ini dan semoga video ini dapat memberi manfaat kepada cikgu-cikgu semua. Sebab banyak menyempatkan masa. Okey, setakat itu saja daripada saya. Terima kasih.